Okey tuan-tuan, kenapa kita kena gunakan aplikasi OneSend? Ada banyak apps kat luar sana tuan-tuan untuk kita buat pembayaran. Okey, selain daripada apa kelebihan-kelebihan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, okey. Jadi aplikasi OneSend ni juga sebenarnya dia di backup oleh dua public listed company tuan-tuan iaitu TFP Solution Berhad dan juga Mobility One satu listed kat BSKL, satu listed kat London Stock Exchange dan kita ada kelulusan daripada bank negara untuk kita jalankan e-money ataupun e-wallet tuan-tuan Okey, dan sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, di pejabat kita di Kampung Baru, okey. Jadi kita ada lebih kurang 40 software engineer bersama-sama dengan kita yang daripada Iran, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, dan juga kita juga ada software engineer local, software engineer jadi yang mana kita punya software kita, apps kita, semuanya kita bangunkan sendiri tuan-tuan dan puan jadi kita bangunkan sendiri, kita maintain sendiri dan juga kita integrate sendiri yang mana kita tak gunakan third party jadi dengan backup yang sebegini kuat jadi insyaAllah jadi platform OneSend ni dia akan menjadi satu platform yang bakal merobos pasaran di negara kita dalam waktu yang terdekat ini tuan-tuan dan puan okay. So bagaimana OneSend ni dia make sense okay? Okay, jadi tuan-tuan seperti mana saya katakan tadi, setiap merchant yang nak iklankan dia punya perniagaan dalam aplikasi kita, okey, tak perlu bayar 1 sen pun, cuma mereka kena tawarkan sedikit persen. Jadi persen ni, okey, anggapkan sebagai kos pengiklanan sebagai kos pengiklanan Jadi mereka kena bagi persen. Berapa persen nak bagi terserah pada mereka nak bagi 5% ke, 10% ke, 20% terserah kepada mereka Jadi minimal kita minta 3% lah, paling minimal lah. Okey, daripada berapa duit yang kita dapat daripada persen duit ni kita akan agihkan, sistem akan agihkan duit ni okey, so, kepada kita punya komuniti. Contohnya 50% daripada berapa nilai duit ni akan dibagikan kepada pengguna punya pool manakala 20% daripada nilai duit ni akan dibagi kepada business partner punya pool, dan baki 30% lagi ini kepada OneSend selaku platform provider untuk cover kita punya overhead kita. Okey, sebagai contoh tuan-tuan dan puan katalah Mak Minah Tom Yam. Jadi di mana kita sarapan pagi hari-hari, di mana kita makan tengah hari, di mana kita minum petang, kita beli goreng pisang, kita beli ikan, kita beli ayam, kita gunting rambut, kita pergi workshop. Jadi kita offer peniaga-peniaga ni untuk jadi kita punya merchant, okey, elankan bisnes mereka dalam kita punya apps. Kita promotekan kedai mereka. Okey. Contoh Mak Minah Tom Yam dia offer 6.5%. 6.5% ni jadi termasuk 6.5% ni termasuk 1.5% payment gateway punya charges. Ini Mobility One punya charges lah. So baki tinggal 5%. Jadi 5% inilah yang akan kita agih-agihkan dalam kita punya komuniti. Jadi kalau anda nak bagi, kalau anda merchant, anda nak bagi 10% contohnya anda nak bagi 10% di sini, jadi anda kena offer 11.5% kerana ini termasuk 1.5% payment gateway. Okay. Now, contoh, katalah saya pergi makan dekat restoran Mak Minah Tom Yam. Okey. Jadi apa ni, saya makan kat Mak Minah Tom Yam. Jadi bila dah makan, bil keluar RM100. Jadi saya nak buat pembayaran. Jadi pertama sekali saya kena check dekat saya punya apps. Okey, dekat OneSend punya app, saya ada cukup wallet RM100 saya nak bayar. Kalau tak cukup, saya boleh top up daripada bank daripada transfer daripada online banking, ataupun saya boleh transfer dengan kawan-kawan yang ada wallet, boleh bagi dia cash dan tukar wallet peer to peer, P2P. Okey. So saya scan setiap merchant yang berdaftar dengan OneSend, dia ada dia punya QR code lah. Jadi apa yang perlu saya buat, saya scan dia punya QR code, saya masukkan duit RM100 dan saya masuk saya punya PIN number, wallet saya kena potong RM100. Jadi Mak Minah tak terima RM100 pasal dia bagi 6.5% diskaun tadi kan untuk advertisement fee. Jadi Mak Minah cuma terima baki dia. So baki dia RM93.50. Jadi daripada RM100 saya buat bayaran, Mak Minah terima RM93.50 pasal dia offer 6.5%. Jadi 1.5% daripada RM100 ni iaitu RM1.50. RM1.50 pergi kepada payment gateway punya charges lah. So baki tinggal 5% iaitu RM5. Duit RM5 inilah yang akan kita agihkan oleh sistem kepada kita punya pengguna, business partner dan juga OneSend. Okey. 50% daripada duit RM5 ni akan diagihkan kepada pengguna punya pool. Jadi RM2.50 lah. Manakala 20% daripada RM5 ni akan diagihkan kepada business partner punya pool. Business partner ni ialah
mereka-mereka yang memperkenalkan merchant-merchant ni tadi untuk mengelankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita. Jadi siapa pun di kalangan ahli kita boleh kenalkan merchant-merchant. Okey, kemudian 30% daripada RM5 ni iaitu RM1.50. Ini akan pergi kepada 1 sen untuk kita punya overhead lah. Okey. So daripada RM2.50 ni tadi, RM2.50 yang pergi kepada pengguna tadi, duit ni akan dipecahkan lagi. Sistem akan pecahkan lagi, yang mana 10% daripada RM5 ni akan pergi kepada pembeli sebagai cashback. Jadi saya membayar Mak Minah tadi RM100 kan. Jadi semasa saya bayar, saya scan, dia akan pantul balik real time masuk dalam wallet saya balik 50 sen. Jadi 10% daripada RM5 ni, so 50 sen akan masuk balik dalam wallet saya, dan wallet ni, duit ni terus boleh digunakan tuan-tuan, bukan point tukar kotak tisu ke, tukar air mineral tak. Ini terus boleh dipakai, boleh buat pembayaran. Manakala siapa yang kenalkan saya, orang yang memperkenalkan saya apps ni kan, jasa dia tetap dikenang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia akan dapat royalty 5% daripada RM5 tu, iaitu 25 sen akan kredit masuk dalam wallet dia real time. Walaupun saya makan di Kota Baru, dia duduk di Johor Baru, jadi sistem akan trace real time, akan masuk dalam wallet dia. Dan begitu juga daripada yang memperkenalkan saya tadi, generasi ke atas yang memperkenalkan, jadi 10 level akan jasa mereka tetap dikenang real time. Jadi dapat 5%, 5% sampai 2% lah. Jadi total semua sekali ni tuan-tuan, jadi total semua sekali 48%. Syarikat bagi 50%, ada baki 2% masuk kita punya charity fund, tabung kebajikan kita lah. Jadi kita ada dana untuk kebajikan, untuk kita buat kebajikan pada ahli kita ataupun kepada mana-mana pertubuhan yang memerlukan dari masa ke semasa. Jadi itu duit RM2.50 allocation untuk pengguna, selesai, diagihkan real time. Mari kita lihat pula yang 20% ni, yang business partner. Siapa yang memperkenalkan merchant tadi? Okey, orang yang memperkenalkan merchant tadi, mudah je tuan. Jadi kita gunakan aplikasi kita, okey, kita lihat dekat kolom merchant tu, introduce new merchant. So ada borang, jadi kita daftarkan dekat situ. Jadi bila kita submit kan, jadi kita dah jadi introducer. Okay, selaku introducer kan, siapa saja yang pergi makan, contohnya macam Mak Minah punya Tom Yum ni lah, siapa saja yang pergi kat Mak Minah Tom Yum yang buat pembayaran menggunakan aplikasi 1 sen, okey, anda akan dapat royalty 5% daripada nilai RM5 ni, iaitu 25 sen akan masuk dalam wallet anda real time tuan-tuan. Tak kira siapa pun, yang penting dia bayar menggunakan aplikasi 1 sen, okey, anda akan dapat royalty. Menarik tuan-tuan. Jadi cuba bayangkan, kita kenalkan kedai makan, kita kenalkan kedai tayar, kita kenalkan mana lah, jadi seolah-olah kita ada share dalam kedai tu, walaupun kita tak pegang spana, tak pegang sudu, tak mop lantai, jadi kita akan enjoy royalty setiap kali pembayaran dilakukan. Sampai bila tuan-tuan kita dapat ni? Selagi perniagaan tu berjalan. Apa jadi kalau Mak Minah meninggal? Kalau keluarga dia sambung pembayaran masih lagi menggunakan QR code tu, selagi QR code tu digunakan, selagi itulah pembayaran dibuat, anda akan dapat royalty. Okey. Seterusnya ialah konsultan. Konsultan ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi konsultan, okey, mereka kena masuk satu kursus yang mana dia ni yang akan servis merchant-merchant tadi. Kalau di Johor Baru, kalau merchant tu di Johor Baru, mana konsultan di Johor Baru yang akan servis merchant tu lah. Kalau di Penang, di Penang lah. Jadi dia ni akan bagi servis merchant tu, dia akan ajar merchant tu macam mana nak log in dekat dia punya back office, macam mana nak tengok dia punya sale, macam mana nak transfer wallet ke bank. Jadi apa-apa masalah di tempat kan, jadi konsultan yang akan servis. Jadi kalau anda sendiri introducer, anda sendiri konsultan, anda boleh dapat 10%. Dan seterusnya ialah koordinator. Koordinator ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi koordinator ni, satu parlimen hanya ada satu je koordinator yang kita lantik. Jadi kalau siapa yang berminat jadi koordinator, okey, yang mana selaku koordinator ni dia akan coordinate konsultan, merchant-merchant dan juga introducer dan juga ahli-ahli kita di lapangan, di kawasan parlimen dia. Jadi dia kena buka satu center, okey, yang mana rumah kedai lah, tingkat bawah ataupun tingkat atas, okey, dan dia conduct training di sana, dan dia monitor semua konsultan dan merchant di sana, okey. So dia dapat royalty 5% daripada nilai duit RM5 ni, okey, 5%, okey, setiap mana-mana merchant yang dalam kawasan parlimen dia lah.
Setiap kali pembayaran dilakukan dia dapat 5%. Dan selaku koordinator juga, dia ada training center, dia juga akan bina dia punya community dia sendiri. So apabila community dia berbelanja di mana-mana merchant di seluruh negara, bukan di parlimen dia je, dia akan dapat lagi tambahan 5%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pembayaran dilakukan, inilah yang akan berlaku real time. Okay. So mari kita buat simulasi sikit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita semua adalah pengguna. Kita semua adalah pengguna. Okay. Suka tak suka, okay, ujung tahun ni kita mula dah kena implementasi ke arah cashless. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kempen dengan ahli keluarga kita. Okay. Contohnya kita kempen dengan 5 orang ahli keluarga kita lah. Okay, kita terangkan dia apa itu 1 sen, apa itu cashless, kenapa kena guna 1 sen, kenapa kena pergi cashless. Jadi katalah 5 orang di kalangan rapat kita tadi, dia pun bersetuju lah, dia bergabung dengan kita, dia pun download app 1 sen ni, dia pun pergi test lah, pergi makan kat restoran Mak Minah tadi kan. Okay, dia makan, oh kita betul dapat 10 sen. Kan. Okay, jadi seeing is believing kan. Okay, 5 orang tadi kempen juga dengan 5 orang. Jadi contohlah, contoh kata kempen kita bina kita punya cashless society kita sendiri. Jadi 5 kena kempen dengan 5, ada 25 orang. 25 orang ni contoh buat pembayaran juga, so kita dapat juga 10 sen, dapat RM2.5. So sistem akan trace sampai 10 generasi tuan-tuan dan puan-puan. Oh lumayan sekali sampai 10 generasi. Kita bina kita punya own cashless society kita sendiri. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita lihat cashless platform provider yang ada sekarang ni, mereka terpaksa membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk bina mereka punya cashless society mereka. Contohnya kerajaan pun baru-baru ni belanjakan 450 juta ringgit nak cashlesskan 15 juta rakyat Malaysia. Tapi hari ni anda nak bina anda punya own cashless society, berapa anda nak perlu bayar? Tapi menariknya dengan 1 sen tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak perlu bayar, tapi tuan-tuan dibayar. Mari kalau kita bina kita punya cashless community seperti ini, okey, dengan duit seposen-seposen je, nak test sistem saja, kita boleh jana pendapatan hampir 500,000 juta tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada perbelanjaan harian, perbelanjaan harian kita yang kita terpaksa belanja, suka tak suka, belanja keperluan harian kita, belanja angus kita, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, cuci kereta apa semua kan, daripada perbelanjaan ni saja kan, kita boleh jana pendapatan yang lumayan. Jadi kita tak ada jual apa barang pun, kita teruskan kehidupan macam biasa, cuma kita packer dan kita prihatin tentang perkembangan teknologi dan kita pandai memilih platform yang betul. Ini atas kertas tuan-tuan, atas kertas, atas layar, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 kan. Matematik tak pernah bohong. Selalu yang bohong ni kita lah kan. Cakap 5 bawa 3 kan. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan ni satu realiti? Nak jadikan figure-figure ni satu realiti, ia memerlukan ciri-ciri keusahawanan. Jadi makanya hari ni kan, jadi kita sebenarnya menawarkan kepada orang ramai, okey, bagaimana kita boleh jadi usahawan digital, yang mana kalau kita nak jadikan realiti, kita kena ada kesedaran tuan-tuan dan puan-puan. Kesedaran maksud saya tadi, kita kena packer tentang keadaan ekonomi sekarang ni, ke mana hala tuju ekonomi dunia negara kan, tentang cashless ni, dan kemudian kita kena ada ilmu dan kemahiran macam mana nak gunakan apps ni, nak gunakan maximize usage apps ni lah. Pasal banyak dia punya features yang kita kena pelajari dalam apps ni tadi, dia bukan macam app biasa. Kemudian kita kena ada faktor motivasi. Of course, apa yang memotivasi kita tak lain tak bukan adalah ringgit lah. Jadi kalau dia boleh menawarkan kita satu sumber pendapatan alternatif yang lumayan dan berkekalan, why not lah. Okey. Dan seterusnya kita kena ada platform. Jadi apa yang kami tawarkan sini platform. Jadi kita dah ada kita punya apps, dah siap dah, di backup oleh 2 public listed company, ada lesen daripada bank negara, jadi semua kita dah siapkan. So jadi untuk package usahawan digital ni kami tawarkan hanya RM190 sahaja tuan-tuan, RM190 saja untuk satu package usahawan digital bersama dengan 1 sen. Okey. So pecahan duit ni tuan-tuan, 190 ni pecahan dia, RM10 adalah untuk kita beli SIM card one call tadi. Kenapa kita kena pakai SIM card one call? Kerana untuk activate kita punya apps 1 sen, kita kena gunakan one call punya SIM card. Pakai SIM card lain tak boleh activate tuan-tuan. Okey, dan baki 180 lagi adalah untuk kita punya platform usahawan dan juga untuk training. Ada 3 modul kita kena attend.
Jadi modul ni yang pertama, sesi yang saya terang ni adalah modul yang pertama. Modul yang kedua ialah kita belajar tentang aplikasi ni, macam mana kita nak gunakan aplikasi ni semaksimal mungkin, jadi dalam kita menjalankan kita punya usahawan digital. Dan modul yang ketiga, ini adalah modul kita latih tentang bagaimana kita bina kita punya cashless community kita, bagaimana kita bina kita database. Jadi 3 modul penting yang perlu dihadiri oleh usahawan-usahawan digital kita. Nah, bagi mereka-mereka yang ingin lebih jauh dengan syarikat atau lebih serius dengan syarikat, mereka boleh ambil modul yang keempat. Modul yang keempat ni untuk jadi konsultan. Konsultan ni untuk servis merchant-merchant di lapangan. Jadi mereka kena masuk satu kursus lain, RM50 setengah hari. Jadi mereka ni nanti akan diberi mandat untuk servis merchant-merchant di lapangan, kerana mereka juga ada ganjaran yang lumayan apabila mereka servis merchant-merchant tadi. So, misi kami di OneSend, tuan-tuan dan puan, ialah kita nak melahirkan 1 juta usahawan digital menjelang akhir 2020. Bukan main tuan, 1 juta dalam keadaan ekonomi sekarang ni, kita nak lahirkan 1 juta usahawan digital. Mustahil tak mustahil, sama-sama kita fikirkan. Suka tak suka, ujung tahun ni dianggarkan antara 15 juta ke 20 juta rakyat Malaysia akan pergi cashless. Jadi kita cuma nak tap 1 juta market saja daripada yang ramai-ramai itu tadi. Dan seterusnya, kita nak menjadikan cashless society yang dibentuk ni ada kuasa membeli yang besar, tuan-tuan. Jadi kita nak kita punya usahawan-usahawan kita, jangan usik duit gaji mereka, jangan usik duit simpanan mereka. Hanya daripada duit aktiviti kempen ni memadai untuk mereka berbelanja untuk keperluan harian mereka. Jadi seterusnya, kita nak membudayakan masyarakat Malaysia membuat pembayaran secara cashless. Ini kita nak mempercepatkan lagi Malaysia pergi ke arah cashless. Jadi dengan kita punya aplikasi, dengan kita punya faktor motivasi tadi, so dia akan mendorong lebih ramai masyarakat menggunakan pembayaran secara cashless. Dan seterusnya, kita nak menerapkan budaya strategi gelombang biru dalam kehidupan seharian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teknologi berkembang begitu pesat. So jadi dengan teknologi ni, kalau kita pandai memanfaatkan teknologi ni, sebenarnya kita boleh dapat satu sumber pendapatan yang kita tak pernah terfikir sebelum ni, tuan-tuan. Jadi kita ambil contoh Grab, mereka tak ada taksi pun, kan. Jadi sedia Grab semua habis, tuan-tuan. Trivago tak ada hotel pun, macam mana dia kontrol market hotel-hotel satu dunia. Contohnya lagi Map, mereka tak ada bank, kan. Mereka tak ada bank, tapi apabila kita buat urusan bank, transaksi bank semua, semua melalui mereka. So jadi ini strategi gelombang biru. Kita tak perlu bersaing, tapi kita perlu kreatif, tuan-tuan. So bagaimana kita nak bermula? Untuk bermula dalam kempen Go Cashless with OneSend ni, pertama sekali kita bermula sebagai ahli kempen. Ahli kempen ni modal nak mulakan serendah RM10 je, tuan-tuan. Siapa pun boleh, student-student pun boleh, anak-anak kita pun boleh. RM10 saja kita dah boleh mulakan kita punya kempen sebagai ahli. Jadi RM10 ni kita beli SIM card One Call. Kenapa kita kena ada SIM card? Kerana untuk activate kita punya app, kita kena ada SIM card. Seterusnya, kita package yang kedua adalah package usahawan digital. Jadi bila kita dah jadi ahli, kita upgrade diri kita jadi usahawan dan kita masuk 3 bengkel tadilah, dan kita dapat platform untuk jadi usahawan. Jadi ada 2 package. Satu RM10 sebagai ahli, kedua RM190 sebagai usahawan. Dia tak ada package RM3,000 ke RM5,000, tak ada, tuan. Cuma 2 package yang ada ni. Apa pendapatan yang boleh kita dapat melalui kita punya usahawan digital OneSend? Jadi pertama sekali ialah tentang distribution of SIM card. Ni tentang agihan SIM card lah. Jadi kita boleh simpan stok SIM card ni untuk memudahkan pendaftaran ataupun mengaktifkan kita punya OneSend punya cashless community yang bakal kita bina. Satu SIM card harga dia RM10. Jadi kalau kita beli 10 SIM card, kita status kita mobile agency, kita boleh dapat sekeping harga RM9. Kalau kita jual 10, mana kita untung RM1 lah setiap satu SIM card. Kalau kita jadi area agency, kita beli 50 keping SIM card, jadi satu keping jatuh RM8 saja. Kalau kita jadi main agency, kita beli 100 keping SIM card, jatuh harga sekeping RM7. Dan tertinggi sekali kalau kita beli master agency, 500 keping SIM card, jatuh satu keping harga RM6. So kalau kita jual RM10, kita untung RM4, tuan-tuan, setiap satu SIM card. Bayang, 40%, bukan 40%. So cuma pembelian kali pertama. Pembelian kali pertama, contohnya sebagai mobile agency, anda beli 10 keping, anda kena bayar sekeping RM10 juga. Mana kena bayar 100 lah. Kenapa? Kerana pembelian kali pertama kita akan bekalkan sekali dengan flyers, brochures, banting. Jadi bila anda beli kali kedua, baru anda dapat harga status anda. Pendapatan yang kedua, SIM card One Call tadi tu, bila kita activate, dia tak ada kredit, dia zero. Tapi bila kita activatekan saja sebagai ahli membership,
maka orang yang memperkenalkan akan dapat RM2. Ni activation of SIM card lah. So dapat RM2 masuk dalam wallet dia. Okey. Nah, pendapatan yang ketiga ialah entrepreneur activation reward. Ni bila kita punya ahli upgrade jadi usahawan. So bila ahli upgrade jadi usahawan, so usahawan yang memperkenalkan jadi kalau ahli kenalkan usahawan dia tak dapat, tapi kalau usahawan kenalkan usahawan, dia akan dapat insentif RM30 tuan-tuan. RM30 ni masuk dalam wallet real time, terus boleh dipakai. Jadi anda boleh kenalkan seberapa ramai usahawan yang anda nak. Setiap satu usahawan anda dapat RM30 insentif. Kalau ahli kenalkan usahawan, dia tak dapat RM30, dia cuma dapat RM2 activation reward aja. Yang RM30 dia pasap ke usahawan di atas. Nah, kita buat simulasi. Ini adalah proses kita bina kita punya own cashless society, tuan-tuan. Jadi kita semua contohnya dalam telefon kita masing-masing semua, saya rasa ada berapa dalam phone book, ada nama, ada 200, ada 500, ada yang 1000. Ini semua adalah pengguna, dan hujung tahun ni semuanya kena pergi cashless. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kempen kepada ahli keluarga kita terdekat. Contohnya kita kempen dengan 5 orang. 5 orang kita kempen jadi usahawan, kita dapat RM30, jadi 5 kali 5 kita dapat RM150 masuk dalam wallet kita, terus boleh digunakan. Nah, seterusnya apa benda yang kita buat adalah kita bina kita punya cashless community tadi. Jadi 5 orang usahawan tadi tu juga kita bimbing mereka macam mana mereka juga bina mereka punya cashless community mereka. Contoh katalah mereka semua melakukan duplikasi 5 lah. So 5 kali 5 25 orang. Yang 5 orang ni masing-masing akan dapat RM30 macam mana kita dapat lah. Tapi anda dapat apa? Tuan-tuan, jasa anda tetap dikenang kerana anda lah, kan? Maka kumpulan ni terbina. Jadi level kedua ni, generasi yang kedua, anda akan dapat RM2 setiap satu usahawan. Jadi 25 kali 2 anda dapat RM50 masuk dalam wallet anda, terus boleh pakai. Jadi sistem akan trace sampai 10 generasi, tuan-tuan. Subhanallah, 10 generasi. Kalau kita buat duplikasi 5 je, tuan-tuan, duplikasi 5 je 10 generasi ni tadi, kan, kita boleh ada sampai 12 juta lebih kurang kita punya community. Dan daripada duit yang insentif ni tadi boleh mencecah sampai 24 juta ringgit, tuan-tuan. Tadi peringkat awal saya katakan, cashless platform provider, mereka belanjakan jutaan ringgit untuk bina mereka punya cashless community. Anda bina anda punya cashless community, anda boleh raih dapat jutaan ringgit. Anda yang dapat. Menarik, tuan-tuan. Jadi ini kalau 10% jadi je pun tengok dah jadi lumayan dah. Ini proses kita bina kita punya cashless community kita, one off, pendapatan one off sekali saja. So daripada pengaktifan usahawan tadi, RM2 akan masuk dalam tabung kebajikan kita setiap satu orang yang join sebagai kita punya usahawan digital. Di sini ada syarat sikit, tuan-tuan. Kalau kita cuma kenalkan seorang je, saya buat simulasi 5 kan. Kalau anda kenalkan seorang je, anda boleh dapat sampai 5 generasi je lah. Kalau anda kenalkan 3, boleh sampai 7 generasi. Kalau kenalkan 5, anda boleh makan maksimum 10 generasi royalty. Ini activation reward, one off proses kita bina kita punya cashless society kita sendiri. Now, pendapatan yang keempat ialah group reward incentive. Group reward incentive ni juga proses kita nak bina kita punya cashless society kita. Ini pun juga one off punya insentif. Jadi kita boleh kenakan seberapa ramai yang boleh. Kita kenakan 5, 10, 20, terserah pada kita lah. Jadi orang yang pertama kita kenakan, kita dapat RM30, kita letak sebelah kiri. Orang yang kedua kita dapat RM30 juga, kita letak sebelah kanan. Kita pecahkan kepada 2 kumpulan. Jadi kita pecahkan kepada 2 kumpulan. Jadi setiap hari pukul 12 malam sistem close account. Sistem close account, ada berapa pendaftaran sebelah kiri, ada berapa pendaftaran baru sebelah kanan pada hari tersebut. Jadi satu kiri satu kanan, dia kira satu pasang. Satu pasang dia bayar RM20. Jadi maksimum untuk RM20 ni dia bagi kita 5 pasang sehari lah. 5 kali RM20 kita boleh dapat RM100. Apa jadi kalau lebih daripada 5? Lebih daripada 5 dalam satu hari, satu pasang dia bayar kita RM10, maksimum 200 pasang. Jadi untuk group reward incentive ni, kita berpotensi meraih pendapatan sehingga RM2,100 setiap hari, tuan-tuan. Jadi boleh cecah sampai RM60,000 sebulan. Jadi bina 2 kumpulan kan, infinity kan. Jadi contoh, Cik Malik, saya punya kumpulan sebelah kiri hari ini ada 300 pendaftaran baru. Sebelah kanan ada 250. Jadi lebih daripada 205, maka pada hari tersebut anda dapat RM2,100. Kaki kecil flush, kaki besar carry forward. Tuan-tuan, ini one off proses kita bina kita punya cashless community kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berbalik kepada kita punya SIM card. Ingat tadi, one call tadi saya cerita tadi. So SIM card one call kita ni, ini adalah prepaid, tuan-tuan.
prepaid. Jadi mungkin kebanyakan daripada kita hari ni kan menggunakan apa saja talian yang kita pakai lah. Jadi kenapa kita tak tukar ke lain, mungkin kita tak ada apa sebab kita nak tukar, tapi cuba kita fahamkan hari ni, tengok apa peluang yang kami tawarkan. Jadi adakah ini cukup sebab untuk tuan tukar talian tuan kepada kita punya one call. Jadi one call ni dia prepaid RM48, panggilan tanpa had ke semua rangkaian tuan-tuan ke semua rangkaian, panggillah sampai menanah telinga pun hanya RM48 dan unlimited social media, chat, music dan dia bagi kita 80 gig. 80 gig ni 10 gig untuk high speed data, 60 gig ni untuk streaming video semua, dan 10 gig lagi untuk basic internet. Jadi kita punya one call tadi, dia punya line dia menggunakan line Celcom tuan. Jadi coverage 4G. Jadi ni one of the lowest prepaid card yang ada kat market pada hari ni lah. Dan tuan-tuan boleh kekalkan nombor lama cuma tukar SIM card dia boleh maintain same number. Jadi kita punya one call ni tadi, dia ni dilengkapi dengan fintech services. Dia ada e-remittance, dia ada e-wallet. Lepas tu kita kena gunakan kita punya SIM card dengan kita punya apps. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah bina kita punya cashless society kita kan. Kita ingat tadi peringkat awal tadi kita kenakan 5 orang ni, kita dapat RM30 usahawan, yang level 2 sampai level 10 ni kita dapat RM2 kan. So kita dah bina cashless society kita, dan masing-masing ni semua ada SIM card one call. Kenapa? Nak activate dia punya app, dia kena ada SIM card one call. So bila mereka top up mereka punya airtime RM48 sebulan untuk keperluan airtime mereka. Jadi hari ni tuan-tuan kita semua, setiap orang daripada kita, tiap-tiap bulan kita bayar kita punya bil telefon kita bayar je, tak pernah dapat apa pun. Jadi kalau dengan one call anda top up RM48, anda akan dapat cashback 2% daripada RM48 ni. Anda dapat cashback 96 sen masuk dalam anda punya wallet real time, terus boleh dipakaikan. Jadi kita juga ada package yang RM28, yang RM10. Jadi tak kisahlah berapa package diambil, kali dengan 2%, itu kita dapat cashback. Nah, apa jadi bila kita punya usahawan yang 5 orang yang kita kenalkan tadi, mereka juga top up RM48. Anda akan dapat royalty 96 sen pada satu orang, 2%, kali 5 anda dapat RM4.80. 25 orang ni top up tuan-tuan tuan akan dapat 96 sen juga, 2%, RM24. 125 orang top up, anda akan dapat RM120. 625 top up, anda dapat RM600. Sistem akan trace sampai 10 generasi tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak berapa sebenarnya pendapatan yang tuan-tuan boleh dapat daripada mereka ni top up mereka punya one call punya airtime untuk mereka berbicara, berhubung, berkomunikasi setiap bulan. Jadi tuan-tuan, kita boleh cecah sehingga RM5.8 juta. Okey, ini bulanan tuan-tuan. Bulan depan dia top up lagi, bulan depan dia top up lagi, bulan depan top up lagi. So ini akan jadi satu pendapatan yang luar biasa yang tak pernah kita fikirkan sebelum ni tuan-tuan. Jadi kita bina kita punya cashless society kita kan. Bila cashless society kita dah terbentuk, bila mereka-mereka ni buat apa ni top up, kita akan dapat satu pendapatan yang lumayan. Tapi jangan top up menggunakan kita punya apps jangan pergi beli dekat 7-Eleven ke pergi kat mana. Gunakan aplikasi kita untuk membuat pembayaran ataupun top up kita punya one call. So senang kira sini tuan-tuan, 96 sen ni kurang 4 sen singgit. Jadi dalam kumpulan anda 10 level ni ada berapa orang? Katalah ada 10,000, maka anda tahu tiap-tiap bulan anda ada RM10,000. Ada 5,000, tiap-tiap bulan anda ada RM5,000. Kerana mereka ni akan top up. Okey. Nah, kita lihat pula bagaimana kawan-kawan kita yang jadi ahli je RM10 kan, dia tak mampu. Contohnya anak-anak kita, student mungkin dia tak mampu nak top up, nak upgrade jadi usahawan, dia hanya mampu RM10 saja. So mereka top up, mereka pun dapat juga cashback 2% daripada berapa nilai mereka top up. Cuma kalau yang ahli tadi, mereka tak bolehlah kempen dengan 5 orang aja. Mereka kena kempen lah, satu hari kempen seorang RM10 kan. Okey, satu hari kempen satu, besok kempen satu, sama. Katalah mereka kempen pada 30 orang. Ingat tuan-tuan bukan pergi jual SIM card kan. Kalau kita jual SIM card, kita nak bersaing dengan pasaran di luar sana cukup hebat tuan. Kita kempen go cashless RM10. SIM card kena gunakan pasal nak activate kita punya 1 sen punya app. Jadi kita kempen dengan 30 orang 30 orang, so masing-masing top up RM48, kita dah adalah RM28.80. So 30 orang ni pun super juga tuan-tuan kempen 30 orang setiap satu orang level kedua. So kita cuma dapat, kalau kita ahli, hanya dapat sampai 3 generasi aja, tak dapatlah sampai 10 tuan-tuan Kalau kita nak 10, kita kena upgrade jadi usahawan. Kalau kita remain ahli, kita dapat sampai 3 level. Ni pun okey tuan-tuan, dapat RM26,000 sebulan modal RM10.
So jadi dah ada 26,000, kita upgrade jadi usahawan. So terus kita boleh pergi sampai 10 generasi. Now, pendapatan yang keenam bagi seorang usahawan. Okey, jadi cuba kita lihat belanja hangus kita. Tiap-tiap bulan, suka tak suka, setiap daripada kita bayar bil-bil bil api, bil air, bil Astro, bil Unify, macam-macam bil lah. Biasa kita bayar kat mana tuan? Kita bayar kat Pejabat Pos lah, kita bayar kat 7-Eleven lah, kat Petronas lah. So bila kita bayar di tempat-tempat kita bayar tu, of course, kalau kita bayar kat 7-Eleven, 7-Eleven dapat komisen. Kalau bayar kat Petronas, Petronas dapat komisen. Super juga tuan-tuan, kalau kita gunakan aplikasi kita buat pembayaran menggunakan app kita, syarikat akan dapat komisen. So daripada komisen-komisen yang syarikat dapat tadi, sebahagiannya syarikat salurkan balik kepada ahli menggunakan value added services dan jangan lupa juga kita punya pemindahan duit, transfer duit ke luar negara tadi, mungkin ada di kalangan ahli-ahli kita dalam ni yang bekerja Bangladesh ke Indon ke mana tadi, mereka kirim duit ke keluarga mereka. Kalau mereka gunakan Western Union dapat komisen. So mereka gunakan kita punya app, syarikat dapat komisen. So syarikat akan agih-agihkan sebahagian daripada komisen yang syarikat dapat kepada ahli-ahli komuniti kita. Nah, katalah tuan-tuan sebulan daripada bil-bil yang kita bayar ni, bil api biasa, katalah bagi 10 level kita dapat 10 sen, sekupang ni tuan-tuan. Sekupang sahaja, agak ni paling rendah lah saya katakan. Okey, kalau kita ada komuniti kita seperti ni, tuan-tuan tahu tak berapa tuan-tuan punya pendapatan setiap bulan? Subhanallah tuan-tuan, dekat setengah juta lagi. Bayangkan, orang top up pun dekat 5 juta, orang bayar bil api, bil air pun dekat setengah juta. Suka tak suka kita terpaksa terima tuan-tuan. Pasal ni semua sistem yang kira semualah. Okey. So bagi mereka-mereka yang jadi ahli dapat juga, cuma dapat 3 generasi je lah, kan? Mereka dapat 3 generasi je. Kalau nak 10 generasi, upgrade jadi usahawan. Okey, pendapatan yang ketujuh tuan-tuan. Ya, ingat tak peringkat awal tadi saya nyatakan, okey, kita punya apps tadi kita boleh buat pembayaran untuk keperluan harian kita di merchant-merchant tadi kan. Jadi tadi saya tunjukkan peringkat awal tadi, okey, masing-masing cuba nak test sistem. Jadi kalau sebulan sekali mereka ni test sistem, kita dapat 498,000 tadi kan. Nah, tuan-tuan kena ingat, bila yang kita punya community ni bila dah terbentuk seperti ni, mereka dah ada pendapatan daripada, ingat tak yang kenalkan usahawan tadi ada RM30, ada RM2, yang pasangan-pasangan tadi ada RM20, top up one call, okay, bayar bil api, bil air. So komuniti kita semua ni ada berduit dah. So apa berlaku? So sarapan pagi mereka tent, makan tengah hari mereka tent, minum petang dia tent, cuci kereta dia tent, workshop dia tent, satu hari entah berapa puluh kali dia tent lah, kan? Jadi ini dah jadi bukan pendapatan bulanan tuan-tuan, ini boleh jadi pendapatan harian. Subhanallah. Pernah tak kita terfikir macam mana kita boleh jana pendapatan ratusan ribu ringgit sehari tuan-tuan? Jadi melalui kempen cashless ni tadi, sebagai usahawan digital, ianya tidak mustahil tuan-tuan, kerana matematik tak pernah bohong. Yang bohong selalu kita tuan, jadi kita jangan bohong. Jadi kita terima, kita buat 5 tuan, buat lebih, jangan ada 5 je. Dan kalau usahawan ahli biasa RM10 dapat juga, tapi dapat cuma 3 generasi tuan-tuan, tak dapat 10. Nak 10 kena upgrade jadi usahawan. So pendapatan yang ke-8, ingat tadi tak, kita boleh lantik merchant. Kalau kita lantik merchant, kita akan dapat 5% daripada berapa persen merchant tu bagi. Contoh, katalah kita lantik 100 merchant, kedai tayar lah, kedai workshop lah, kedai makan lah, kedai salon lah, apa sajalah, homestay lah kita pun kenalkan. Okey, korang pisang, katalah setiap merchant average bagi 5%. Jadi setiap merchant jualan sebulan katalah RM10,000 yang buat pembayaran menggunakan aplikasi OneSend. Kalau dia pakai apps lain tak kira lah, mungkin jualan dia sebulan RM50,000 kan, ataupun RM100,000. Tapi yang lain gunakan Boost ke, Touch and Go ke, Grab, tapi yang gunakan OneSend RM10,000. So ada 100 kedai kali dengan RM10,000, maka terhasil jualan RM1 juta. Ni merchant-merchant yang anda lantik lah. So merchant ni bagi 5%, 1 juta ada RM50,000. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, duit inilah yang kita agih-agihkan dalam komuniti. Duit ni patutnya dapat kat siapa? Dapat kat kami pengiklanan, dapat kat kami pencetakan. Tapi peniaga bagi duit ni balik pada komuniti yang support dia punya bisnes. Jadi anda selaku introducer kepada macam ni, anda layak dapat 5% daripada nilai duit ni. Jadi anda dapat RM2,500. So RM2,500 ni bukan selepuk. Setiap kali orang buat pembayaran, dia akan masuk dalam wallet anda real time. Jadi RM2,500 pencen tuan-tuan. Dan pendapatan yang ke-9 ialah sebagai konsultan. Ingat tadi konsultan kita yang pergi servis macam-macam tadi, kita juga layak dapat 5%. So jadi kalau anda sendiri adalah introducer dan anda sendiri adalah konsultan, anda ambil lagi 5%, anda dapat 10%. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan, kita dah penghujung sesi penerangan kita pada malam ini. Jadi kita semua sedia maklum, semua daripada kita adalah pengguna. Setiap hari kita berbelanja untuk keperluan harian kita. Suka tak suka, kita berbelanja setiap hari. Belanja hangus. Dan suka tak suka hujung tahun ni, 15 juta, 10 juta, dia mungkin 20 juta rakyat Malaysia akan pergi pada cashless. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang, tuan-tuan? Jadi kita kempen dengan ahli keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita, supaya mereka bergabung dengan kita sebagai usahawan digital. Now, apabila anda dah ada komuniti seperti ini, apabila mereka ni berbelanja di mana-mana merchant, jadi tuan-tuan dengar bunyi ni, nanti bunyi ni akan menerangkan apa yang saya maksudkan. Itu dia, tuan-tuan. Dia sarapan pagi, kita dapat royalty. Dia repair motor, kita dapat royalty. Dia pergi homestay, dia pergi hotel, dia belanja apa saja, tuan. Yang penting dia bayar menggunakan aplikasi OneSend, kan? Jadi anda akan dapat royalty. Anda ada mesin cetak duit anda sendiri, beroperasi 24 jam sehari, tuan-tuan. You suka ke tak suka, you terpaksa terima duit ni. Jadi kita ada pendapatan yang real time. Kita juga ada pendapatan harian, yang mana pukul 12 malam sistem close account tadi, kan? Kita juga ada pendapatan monthly daripada bil-bil yang dia bayar. Jadi kalau anda tanya saya, Cik Malik, berapa maksimum saya boleh dapat pendapatan menggunakan kempen usahawan digital, jadi usahawan digital ni, kan? Jadi sebenarnya jawapan dia ialah unlimited income, tuan-tuan. Tadi saya tunjuk kita buat duplikasi 5. Kalau tuan-tuan buat duplikasi 10, dia bergantung kepada ciri-ciri keusahawanan seseorang, dan seterusnya. Menarik lagi, tuan-tuan, pendapatan ini boleh diwariskan. Kerana ini adalah usaha anda, titik peluh anda, anda layak untuk wariskan pendapatan ini kepada anda punya waris, dan seterusnya, tuan. OneSend memang make sense. Jadi tahun 2020 sama-sama kita rebut peluang ini, walaupun dalam keadaan ekonomi negara dengan keadaan wabak yang melanda, Jadi dengan menggunakan teknologi, sebenarnya kita boleh bergerak daripada rumah aja. Kerana apa? Apapun keadaannya, kita tetap berbelanja untuk keperluan harian kita, tuan-tuan. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan. Jadi jumpa balik siapa yang bawa tuan-tuan. Daftar sekarang RM10 ya, tuan-tuan. RM10 kita boleh mula dah. Jadi jangan tunggu lama-lama, rujuk dengan siapa yang bawa anda. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih atas perhatian yang tuan-tuan berikan. Jadi saya doakan jadi kejayaan bagi tuan-tuan semua. Jadi dikurniakan kesihatan, jaga diri. Jadi pakur kepada arahan pihak-pihak berkuasa. Jadi doakan juga bagi pihak kami di OneSend, pengurusan OneSend, supaya kami istiqamah dalam usaha kami untuk mengembangkan kita punya kempen usahawan digital, membangunkan usahawan digital kita. So untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.